sambil melihat perlawanan pasukan Malaysia berhadapan dengan pasukan Cambodia pada hari semalam dan hari ini di Grand Final berhadapan dengan pasukan Cross kita. Anak Malaysia di medan perang. Negara tercinta dibawa bersama. Ayolah kita buka gelanggang dengan sorakan sepenuh tenaga. Malaysia berhadapan dengan Filipina. Grand Final match. Gold medal match untuk hari terakhir SEA Games di Cambodia. Lihatkan prestasi pada hari semalam, kita menjangkakan yang pingat emas menjadi sasaran. Tapi usaha kita, lawan kita bukannya mudah, tapi kita perlu tampilkan segala-galanya untuk tewaskan gergasi ini. Sekarang ini kita tengok dari segi rotation, pasukan Malaysia masih gunakan rotation yang sama untuk pastikan Zorn mendapatkan level 4 dengan cepat di mana Iznami akan share experience bersama dengan Momo dekat kawasan EXP lane. Manakala untuk pasukan Philippines, maksud sekarang ini memang nampak di mana mereka punya rotation selamat sedikit kat bahagian tengah. Tapi macam ada percubaan mereka dekat bahagian atas, Momo dan juga Cannon trade HP. Ya, kita lihat bagaimana dekat bahagian tengah ini Izanami dan juga Zon akan clearkan minion sepantas yang boleh sebelum total yang pertama diadakan. Tapi di bahagian bawah, Chico menerima asakan yang begitu besar tapi percaya at least mendapatkan level yang lebih tinggi nak dibandingkan dengan Rekitiano. Ya, saya rasa dekat sini main objektif Chico guys bukan untuk trade tapi untuk mendapatkan level 4 dekat kawasan tengah. Saya rasa Shadow Stampede berjaya untuk menarik Izanami dan menyebabkan first blood untuk yang diberikan kepada pasukan Philippines. Apa yang saya nampak seperti tadi, Shadow Stampede begitu juga dengan Tyrus Revenge, flicker digunakan oleh Izanami tapi pergerakan tersebut dihentikan yang menyebabkan pasukan Filipina berjaya untuk mendapatkan first blood di bahagian tengah. Momo perlu dicari sekarang ini di bahagian atas. Momo akan dikenakan energy eruption akan tetapi hanya untuk menghalau sahaja beliau daripada kawasan tersebut. Chibi pun dah standby jikalau ada gerakan yang lebih agresif dilaksanakan oleh pihak Filipina. Akan tetapi hanya untuk memberikan penakutan sahaja ke atas Momo. Tapi Chibi sekarang ini ditarik dengan Shadow Stampede. Namun begitu Phantom Execution digunakan pakai untuk mengundurkan diri. Sekarang ni bila tengok situasi boleh nampak dengan pasukan Philippines mereka gerak dengan agresif pada bahagian awal-awal game ini. Tetapi untuk pasukan Malaysia mereka masih nak contest total ke sini walaupun HP mereka sangat rendah. Oni go charge. Oh, flicker. Chibi tidak sempat untuk melaksanakan apa-apa ketika ini walaupun ada fatal link yang baik daripada Zon. Namun begitu dengan ketiadaan follow up. Lihat bagaimana pasukan Filipina berjaya untuk mendapatkan turtle dan juga untuk mendapatkan kill. Satu lagi hit yang diperlukan. Namun begitu, tak sempat. begitu banyak crowd control daripada bouncing ball, energy eruption menyebabkan dia tidak mampu untuk keluarkan shadow strike beliau. Yap, agak sedikit berisiko daripada Chibi sebentar tadi cuba untuk memiliki peluang mendapatkan turtle. Tetapi bagaimana pergerakan pasukan Filipina yang jauh lebih bersedia, rata-ratanya mempunyai level 4 yang memudahkan teamfight tersebut. Jadi kita akan lihatkan dekat bahagian instant replay bagaimana Fatal Link digunakan dengan sangat-sangat emas. Tapi bila tak ada Chibi, follow up damage menjadi sangat-sangat kurang untuk pasukan Malaysia ketika ini disebabkan Faramis dapatkan momentum dengan Shadow Stampede yang dia ada. Tindakan Fatal Link tu berjaya untuk dibalas. Ya, dan situasi itu saya rasa Iznami memang tak boleh nak melarikan diri. Jadi alang-alang cuba untuk mendapatkan something untuk diri beliau. Tapi walaupun apa yang terjadi tadi, kalau saya sendiri takkan panik disebabkan mereka punya scaling dekat dalam game ni sebenarnya sangat-sangat bagus. Kerana kita tahu pasukan Malaysia ni mereka suka cari moment juga. Dan lagi dengan ada Zorn dan juga Ciku guys kat sini. Jadi mereka hanya memerlukan masa saja. Pada bahagian awal game ni kalau mati pun dia punya respawn timer tak ambil masa yang sangat-sangat lama. Jadi walaupun rugi tapi tak ada besar sangat. Nah, seperti ada hero moment dengan Zon yang hanya memerlukan satu moment tapi moment yang telah didapatkan oleh Unigo. Tyrant's Rage berkombo pula dengan damage output daripada Rekitiano dekat bahagian bawah membenarkan Filipina mendapatkan kill yang kelima. 2.3 gol telah dimiliki oleh mereka seawal 4 minit. Mereka langsung tak risau, mereka dapatkan satu pun tak ada sebarang masalah. Tapi Cannon kat bahagian atas ni, Reverse Fighter telah dikeluarkan, Izanami telah tiba untuk memberikan bantuan tetapi again Shadow Strike itu tak dikenakan ke atas lapu-lapu. Manakala Season pula mengikori langkah pasukan Malaysia. agak sedikit sukar untuk menjatuhkan lapu-lapu. Kalau dia dah 3 kill dalam masa yang sama dalam di mana bentuk ultimate dia, Bravest Fighter, begitu kebal, begitu sukar untuk ditumbangkan. Jadi pasukan Malaysia kat sini kita dah tahu kita kurang damage. Pasukan kita bijak untuk baca damage, jadi kita perlu tunggu waktu yang sesuai, tunggu waktu yang paling penting untuk keluarkan satu teamfight yang kemarin. Cikgu guys, dapatkan goal crack. Ya, satu advantage daripada Beatrix dia boleh keluarkan burst damage yang sangat besar dengan jarak yang agak selamat. Dekat sini Momo nampak vision tapi saya rasa lebih elok jangan cuba untuk lawan. Tapi Chibi berjaya untuk secure kata tersebut. Momo mungkin akan sacrificekan nyawa dia sendiri. Tapi I think it's a pretty good trade. Sangat-sangat bagus sebenarnya. At least kurangkan kesakitan itu ketika ini. Kurangkan lead yang ada pada pihak Filipina dan Izanami
Kalaulah dia ada advantage sedikit daripada sudut level kebarangkalian, mungkin boleh mendapatkan kill ke atas Archangel. Retri ketika MPL telah pun kembali daripada Chibi sebentar tadi. Berjaya untuk mendapatkan turtle yang kedua. Lega sedikit hati rakyat Malaysia ketika ini. Dari segi itemization, kita boleh saksikan bagaimana Izanami secara jujurnya tak boleh keluarkan damage lagi sebab ada Clock of Destiny sahaja. Kalau dia siapkan Enchanted Talisman, mungkin lebih banyak masa yang kita perlukan untuk Izanami menjadi tapi sekarang kita telah boleh aktifkan sekarang. Kita lihat bagaimana Zon akan diberikan keutamaan. Terlebih dahulu Fatalinya lebih kemas. Namun begitu adanya ke altar daripada pasukan Filipina ketika ini Chibi. Masih lagi banyak nyawanya dekat bahagian belakang. Chiku guys akan diserang oleh Cannon. Diberikan bantuan oleh Momo pula sebentar tadi. Dan tiada pertumpahan darah setelah mechanical fight yang dilaksanakan oleh kedua buah negara ini. Bagi pendapat saya sebenarnya, itu perlu dirisaukan oleh pasukan Filipina. Sebabkan mereka dah engage, mereka tak boleh bunuh siapa-siapa. Scaling pasukan Malaysia jauh lebih berbahaya dekat bahagian late game. Kalau berterusan begini, pasukan Malaysia bijak untuk keluar kat bahagian teamfight awal game. Jadi kalau lepas ni late game jadi lagi, pasukan Malaysia mampu untuk menangkan teamfight tersebut. Ya, dengan advantage 2,800 gol, kalau ikutkan sepatutnya pasukan Malaysia sekurang-kurangnya seorang yang dikorbankan. Tapi kita boleh nampak di mana ada juga yang tanya adakah chemistry mereka akan okey. Itu antara situasi yang kita nampak. Tempat mereka nampak sangat-sangat kuat dan Cannon diserang Izanami dan juga Chiku guys. Okay, adakah cukup ataupun tidak damage ketika ini? Perlu mengundurkan diri. Season akan diekori oleh Zon sebentar tadi. Satu position yang begitu baik sebenarnya. Tanpa beliau, mereka mungkin tidak sedar adanya Season yang sedang melakukan gerakan di sayap kanan. Cukup untuk dapatkan satu turret di bahagian atas, kita akan perlukan turret di bahagian bawah pula. Dua pemain pasukan Filipina bermain dengan sangat-sangat tenang iaitu Riquitano dan juga Unigo. Dengan setiap gerakan yang mereka lakukan, mereka akan pastikan dapat sesuatu. Jadi pasukan Malaysia baca perkara tersebut, bila tak ada Riquitano dan juga Unigo, mereka dapatkan turret di mana Cannon jaga turret tersebut dan bila Beatrix bergabung dengan Izanami yang menggunakan Valentina, damage untuk Cannon tahan tak cukup. Sekarang ini ada kelebihan pasukan Philippines dengan 3,000 gol. Cannon dah menggunakan punya Bravest Fighter GB. HP tinggal setengah saja. Adakah ini pilihan yang bagus untuk contest? Dan agaknya GB tidak berjaya, tetapi it's okay. It's a good try. Tapi kita lihat bagaimana dekat bahagian bawah sebentar tadi Chiku guys berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Archangel. Walaupun terpaksa membiarkan turtle itu didapatkan oleh pasukan Filipina, at least kita dapat something in return ketika ini. Chiku guys dan juga Zon perlu berhati-hati. Zon tiadanya Fatal Link ketika ini dan kerana perkara tersebut, pasukan Malaysia akan mengundurkan diri mereka di dalam keadaan yang begitu kritikal. Sekarang kita juga boleh tengok daripada pasukan Malaysia. Mereka boleh dikatakan sedar sedikit dengan apa kekuatan pasukan Filipina sekarang ini. Jadi kita boleh nampak di mana mereka perhatikan pergerakan pasukan Filipina tapi mereka tak memaksa apa-apa fight dan pada masa sama mereka minimalkan damage yang mereka terima. Tetapi dengan itu mereka masuk. Nigo satu gerakan yang baik tetapi Kak Alta Fatal Link. dan juga Fatal Link. 3-man Fatal Link namun begitu adanya Kak Alta pula yang dibalas oleh Archangel sebentar tadi. Masih lagi belum ada pertumpahan darah. Archangel cuba masuk semula dengan penggunaan Shadow Stampede tetapi sekali lagi pasukan Malaysia masih mampu untuk menyelamatkan diri mereka dan membenarkan Chibi untuk sedikit sebanyak melakukan pushing di bahagian tengah ini. Ini hanya tekanan sahaja diberikan oleh pasukan Malaysia kepada pasukan Filipina menjagakan yang perkara ini terjadi. Bagi pendapat saya, engagement yang dilakukan oleh pasukan Filipina tadi sangat-sangat kemas. Daripada segi itemization, kita nampak bagaimana Carry mendahului sedikit nak dibandingkan dengan Beatrix. Tetapi mereka masih lagi tak berjaya untuk dapatkan turret di bahagian bawah. Jadi bermakna Malaysia ada sedikit kuasaan daripada segi kawalan team fight yang dimulakan oleh pasukan Filipina. Ini yang kita bincangkan. Just perlu berhati-hati, jangan pastikan team fight itu memihak kepada pasukan Filipina. Okay, kita lihat Bravest Fighter telah digunakan oleh Cannon dekat bahagian belakang. Fatal Link digunakan ke atas Season untuk memperlahankan pergerakan beliau sebenarnya. Dan kali ini Shadow Stampede daripada Archangel cuba untuk merangkap pasukan pihak lawan dan Malaysia. Apabila tiadanya Fatal Link, mereka mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Cikgu guys sempat lagi untuk mencuri turtle crab tersebut. Kemenangan kecil untuk pihak Malaysia. Ya, dan kita boleh nampak di mana untuk pasukan Filipina. Unigo engage pada Chibi. Chibi mampu ke tidak dia nak lagi diri. Phantom Execution. Elak daripada bouncing ball tersebut. Walau bagaimanapun, mid turret itu masih lagi dimiliki oleh pihak Filipina. Season akan cuba masuk, Energy Eruption digunakan dan juga Appraiser's Wrath. Tetapi damage-nya tidak mencukupi untuk menumbangkan Momo. Kalau nyawa dia 20%, Momo akan terkorban. Tapi disebabkan bila nyawa dia separuh tadi, damage daripada Appraiser's Wrath tersebut tidaklah terlalu besar sangat di bahagian belakang. Masuk dengan lebih awal terlebih dahulu hanya untuk pancing sahaja. Pastikan yang kedudukan pasukan Filipina yang lain, terutama sekali Cannon diketahui. Bila kedudukan Cannon diketahui, Beatrix boleh keluarkan damage. Cannon sememangnya masalah besar untuk pasukan Malaysia dan Cannon difokus. Sebab itu fokus diberikan kepada beliau tetapi tiadanya follow up
Tak sempat untuk pihak Malaysia melakukan serangan handap ke atas hero tersebut dan pasukan Filipina sekarang ini akan reset semula lot Sekarang ini. ini tengok juga Zorn. Tak ada sesiapa daripada pasukan Filipin tahu kedudukan Zorn dan nampak seperti mereka berkumpul sama sendiri. Adakah mereka nak menggunakan conceal play yang Lord sangat-sangat rendah. Jadi kita tengok pasukan Filipin berjaya untuk mendapatkan Lord tersebut. Sangat bahaya sebenarnya kalau Malaysia contest lot tersebut dan tersilap langkah pula, mungkin bukan setakat lot saja didapatkan oleh pasukan Filipina, malah kill juga boleh dimiliki untuk mereka tadi. Sekarang kita tengok kat kawasan tengah, Momo menunjukkan muka dan nampak gayanya. Pasukan Malaysia juga menjagakan yang pasukan Filipin takkan paksa apa-apa pergerakan, jadi mereka undur ke belakang terlebih dahulu di mana again ini adalah elemental lord saja, bukan luminous lord, jadi tak sesuai untuk sacrificekan nyawa. Unigo tertangkap. Kemas sebenarnya Unigo ditumbangkan terlebih dahulu. Defense special dekat bahagian belakang. Cikugas perlu menjaga kedudukannya, tapi Kak Alta daripada Izanami cuba untuk menyelamatkan rakan-rakan ketiga ini, tetapi kita lihat bagaimana Filipina cuba masuk memaksa team fight ini. Recrutiano akan mendapatkan kill ke atas Momo. Satu lagi kill yang dicari ke atas Chibi. Archangel yang akan mendapatkan riwayat. Chibi sebentar tadi dan sekarang ini pasukan Malaysia yang hanya ada tinggal 3 sahaja ahli pasukan mereka perlu melakukan defense ke atas turret inhibitor ini, tetapi lihat bagaimana Season akan menumbangkan inhibitor turret tersebut. Dia sebenarnya team fight yang kemas ditunjukkan oleh pasukan Filipina bertambahkan dengan adanya Kau Alta untuk menghalang damage yang dikeluarkan oleh pasukan Malaysia. Buat yang pertama kali, Cikugas berjaya untuk halang Kau Alta tersebut, tetapi bagaimana Cannon menjadi peluru yang sangat berbisa untuk pemain pasukan Malaysia sebentar tadi. Flicker dan juga Heavy Sword, 3 pemain terperangkap yang menyebabkan Cikugas tak boleh nak keluarkan damage kat bahagian belakang. Ya, dekat sini kita tengok di mana pasukan Filipin mereka ada 6,000 gold advantage dan pasukan Malaysia mereka punya damage juga nampak seperti mereka kena aim pada target yang sesuai, tetapi Archangel dan juga Recrutiano mereka letakkan diri mereka sendiri dalam keadaan yang susah untuk terima damage disebabkan Cannon sentiasa menjadi frontliner, di mana kalau dia tahan damage tak ada masalah, tapi dia sendiri boleh keluarkan damage yang sangat-sangat besar di mana dia boleh solo kill Cikugas. Jadi dekat sini memang untuk pasukan Filipin, mereka punya target hanya Ciku saja. Bila Ciku dah tak ada dekat dalam fight, susah untuk pasukan Malaysia nak keluarkan consistent damage untuk menjatuhkan kesemua kelima player pasukan Filipin. Kita masih lagi ada peluang daripada sudut ultra late game di mana Beatrix kita tahu di mana keupayaan dia untuk keluarkan damage yang begitu besar di saat tersebut. Tetapi keyword dia dekat sini adalah kalau dia tak ditangkap, kalau dia tak diganggu, kalau dia tak di zone dekat bahagian belakang tersebut. Dan manakala setiap kali Fatalin digunakan oleh Zone, memang cantik sebenarnya tangkap seorang maupun 2 orang, tapi damage tu macam tak mencukupi lagi untuk menjatuhkan mereka dengan lebih pantas. Ada satu benda yang saya risaukan sekarang ni, di mana siapa yang nak tugaskan mendapatkan Recrutiano. Yep, dia gunakan Purify. Jadi ada 2 pemain yang boleh pergi ke bahagian belakang, iaitu Chibi begitu juga dengan Momo. Tapi bila saya nampak 2 pemain ini pergi ke bahagian belakang, 2 ini mudah saja untuk dikeleburkan. Bermakna damage yang ingin dikeluarkan oleh pasukan Malaysia untuk backup tu tak cukup lagi. Pertama, yang kedua kita tak cukup kebal untuk berhadapan dengan carry. Sekarang tengok positioning daripada Chibi dan juga Momo, nampak seperti mereka nak buat pincer attack di mana pasukan Malaysia mereka akan datang daripada base mereka. Manakala Chibi dan juga Momo nak cuba datang daripada tepi. Tapi rasanya pasukan Philippines mungkin mereka dapat bau-bau situasi ini dan lagi mereka dah nampak Chibi di situ. Okay. Jadi perlu berhati-hati dengan keberadaan beliau. Unigo akan masuk terlebih dahulu dekat bahagian hadapan sekali. Season akan melayan sedikit Chibi dekat bahagian belakang dengan ketiadaan immortality untuk Chibi. Perlu berhati-hati kalau ditumbangkan. Sudah semestinya akan dijatuhkan satu fatality yang kemas ke atas Season, tetapi tiada follow up yang diberikan. Momo masih lagi cuba buy time dekat bahagian belakang. Tyrant's Rage digunakan pakai dan Momo terus saja ditumbangkan. Chibi mungkin akan menjadi mangsa yang seterusnya sekarang ini. Masih lagi memegang Retribution Shadow Stampede telah digunakan pakai dan Chibi tidak sempat untuk mencuri lot tersebut dan juga tidak sempat untuk mengundurkan diri walaupun Phantom Execution cuba digunakan pakai. Yap, damage tak cukup lagi nak dikeluarkan. Begitu juga dengan bagaimana tak cukup kebal untuk berhadapan dengan carry ini. Keluarkan damage yang paling besar yang menyukarkan Atlas juga untuk masuk ke dalam team fight. Ada banyak benda yang kita perlu fikirkan sekarang ni. Masuk team fight, gunakan Fatal Link, benda tu akan boleh jadi juga kelebihan kepada pasukan Filipina untuk counter engage. Untuk pasukan Malaysia, pertahanan perlu dilakukan buat masa ini. Okay.
Lord telah muncul dekat bahagian tengah. Unigo sekali lagi kemasnya. Tyrant's Revenge beliau. Tetapi lihat bagaimana Fatal Link. Pembalasan daripada Zon. Bennett Rage juga telah dilepaskan oleh Chiku guys. Zon nyawa begitu rendah. Paksa mengundurkan diri. Nibiru Special juga telah digunakan pakai untuk clearkan Lord tersebut dengan serta-merta. Inhibitor turret bawah menjadi fokus untuk pihak Filipina sekarang ini. Tetapi benteng pertahanan pasukan Malaysia masih lagi kukuh berdirinya. Namun begitu, minion wave yang seterusnya akan tiba dekat bahagian bawah. Di bawah dan juga bahagian atas Season daripada kawasan tepi. Sekali conceal digunakan oleh pasukan Filipina. Unigo masuk ke depan berjaya untuk dapatkan Momo. Adakah ini kesilapan daripada pasukan Malaysia? Chibi telah ditumbangkan. Dengan adanya Kak Alta daripada Archangel memberikan peluang kedua untuk kontingen Filipina ini dan cukup sekadar mendapatkan objektif 10,000 gold lead. Kesemua turret telah dimiliki untuk Filipina. Season tadi begitu rendah nyawanya sebenarnya. Immortality dia dah digunakan. Ya, immortality dia juga telah pun digunakan. Jadi pasukan Malaysia sedikit berita yang baik. Cumanya kita nampak bagaimana sukarnya Chibi dan juga Momo. Mereka bukanlah terpaksa, memang mereka kematian yang terlalu banyak. 4 dan juga 3. Tetapi itu sahaja pilihan yang ada. Siapa lagi yang pergi ke depan kalau bukan Chibi, begitu juga kalau bukan Momo. Kalau Fatal Link ataupun kalau Atlas ni pergi ke depan dulu, kalau mati dah tak ada setup. Jadi biarkan Momo, biarkan Chibi pergi, sekurang-kurangnya dapatkan satu trade. Tapi terbukti tiada lagi damage yang boleh dikeluarkan. Saya menjangkakan yang kalau kita betul-betul nak main macam ni, kena tunggu sekurang-kurangnya 18 minit untuk masuk dalam team fight. Ya, boleh tengok situasi di mana Zorn, dia punya tugas adalah untuk menjaga Izanami dan juga Chiku guys, di mana Momo dan juga Chibi akan menjadi shot caller untuk bagi tahu sama ada mereka boleh masuk ataupun tidak. Kalau mereka juga tak confident, maka Zorn akan tunggu sahaja untuk pasukan Filipina untuk lakukan kesilapan di mana dia boleh memberikan Fatal Link untuk tangkap semua orang. Okay, sekarang ni Chibi berlegar-legar menonjolkan dirinya dekat bahagian river side ini. Momo ditugaskan untuk clearkan minion wave di bahagian tengah. Perlu juga memberikan perhatian kepada minion wave di bahagian bawah tersebut. Adanya backup daripada pihak Malaysia, tetapi seharusnya seperti mana yang Syamilo cakap, kena bersabar seketika, tunggu lagi itemization, tunggu lagi level yang diperlukan dan satu lagi yang paling penting adalah dapatkan momen untuk pihak Malaysia. Lagi satu sebenarnya kan, dia ada satu benda yang penting waktu sekarang ni. Sama ada Winter Tranchon ataupun Wand, Immortality. Item-item tu sebenarnya adalah item untuk kita membelikan masa dekat bahagian team fight. Jadi kalau item tersebut mampu untuk membuatkan pasukan Filipina tersalah komit, tersalah masuk, jadi kita masih lagi ada kelebihan. Sebab Chibi sekarang ni masih lagi belum ada Immortality yang disiapkan. Chibi perlu berhati-hati. Dia sedar adanya Unigo. Satu lagi Tyrant's Revenge dikenakan. Phantom Execution digunakan pakai oleh Chibi untuk mengundurkan diri. Tapi Cannon di tengah-tengah perlawanan tersebut, Fatal Link tidak ingin digunakan pakai oleh Zon. Kerana itu dia akan menerima damage yang agak besar sebenarnya. Daripada Cannon sebentar tadi. Archangel di sayap kiri cuba untuk mencari seseorang. Tetapi pasukan Malaysia terpaksa mengundurkan diri kerana adanya minion wave. Tugasan yang lebih penting harus mereka clearkan terlebih dahulu. Sekarang ni boleh nampak dengan Chibi dia ada Rose Glow Meteor. Apakahnya pasukan Malaysia mereka akan lepaskan Lord dekat sini untuk cuba untuk menjaga base mereka, di mana ini adalah imbasan-imbasan game pertama di mana pasukan Malaysia menentangkan pasukan Filipina, di mana timing juga lebih kurang sama. Kalau pasukan Malaysia berjaya untuk dapatkan wipeout, mereka ada possibility untuk menangkan game ini. Tetapi again, saya rasa pasukan Filipina mereka dah terkena sekali. Mereka akan pastikan mereka tak terkena lagi sekali. Betul-betul. Di mana pasukan Malaysia sekarang ni mengharapkan kepada damage high ground daripada Chiku guys. Nibiru Special dan juga Bennett Rage yang akan dibuka untuk menghalang minion yang besar-besar masuk. Tapi ketika mana ada 3 wave minion ni, begitu sukar sekali sebenarnya. Okay. Conceal digunakan pakai oleh Unigo dekat sayap kanan ketika ini, tapi tidak terkena kepada sesiapa. Chibi nyawanya begitu rendah, terpaksa mengundurkan diri dengan penggunaan puncture beliau. Di manakah keberadaan Zon masih lagi memegang flicker, masih lagi memegang Fatal Link beliau. Conceal digunakan pakai, tapi clearing wave telah dilaksanakan oleh pasukan Malaysia dengan begitu baik sekali. Buying time sahaja ketika ini, menunggu saat yang sangat-sangat crucial dan sesuai untuk melaksanakan serangan hendap mereka. Unigo charging Tyrant's Revenge. Flicker digunakan pakai tapi berjaya untuk dielak. Fatal Link yang kemas, tapi lihat Kak Alta telah dibuka. Kanan berjaya ditumbangkan ketika ini. Satu Bennett Rage yang kemas. Unigo akan dijatuhkan. Double kill telah dimiliki oleh Chiku guys. Dan pasukan Malaysia, rakyat Malaysia boleh menghembus nampak nafas tak? lega. 18 minit
lebih, kita dah boleh keluarkan damage. Cumanya perlu mengharapkan kepada setup. Dua orang ini berjaya untuk dikorbankan, tapi berita yang paling baik adalah shutdown kepada Kanan sebenarnya. Ya, dan sekarang kita nampak pasukan Filipin mereka sedar kesilapan mereka sebelum ni. Mereka masih katakan ke dia, Archangel tertangkap. Momo! Satu serangan yang baik daripada beliau. Serangan hendap yang mengejutkan semua rakyat Malaysia sebentar tadi dan membuka ruang kepada pasukan Malaysia untuk mendapatkan turret dekat bahagian tengah. Momo perlu undurkan diri. Zon Season! dikedekan. Season di lontar. Momo lezat di bahagian belakang. Walaupun ada counter, tidak bermakna. Dia passion. Double kill berikan kepada budak tersebut. Chico guys masih lagi berdiri. Masih lagi bernyawa. 6-0-1. Cukup. Balik dahulu. Kita dah dapatkan momentum. Lead goal juga berjaya untuk dikurangkan. Pasukan Malaysia sekarang ni terletak kepada Ciku Guys selaku jantung untuk pengeluaran damage. Setup perlu dikeluarkan oleh Zon. Perlu lebih berhati-hati sebentar sahaja lagi. Kalau kita berjaya untuk lakukannya kali ini, kita boleh melakukannya sekali lagi. Dekat dalam game ni, pasukan Malaysia juga perasan di mana pasukan Filipin mereka tahu kesilapan mereka. Jadi mereka tak overcommit. Ya. Mereka pastikan tunggu cooldown masing-masing dan Zorn. Kita nampak target dia bukan Rekutano, bukan Archangel tetapi adalah Season dan juga Cannon di mana kedua-duanya tidak ada Purify. Jadi dekat sini decision making daripada pasukan Malaysia walaupun dalam pressure yang sangat-sangat tinggi mereka pastikan yang mereka tak akan membuat kesilapan di mana kesilapan pasukan Filipin ketika mereka engage dah cakap siapa membuka ke altar terlebih dahulu mereka akan kalah dan pasukan Malaysia memaksa Archangel untuk gunakan dia punya ke altar. Satu benda yang berbahaya sekarang ni pasukan Malaysia perlu ingatkan bahawa di mana pada hari semalam Filipina berhadapan dengan Myanmar, Myanmar menang. Tapi di bahagian lot lah terbukti bahawa mereka sangat-sangat kuat. Jadi pasukan Malaysia perlu pastikan yang tiada kesilapan pasukan Myanmar lakukan pada hari semalam berlaku juga kepada tim Malaysia. Hari ini Lord Dance akan dilaksanakan oleh kedua-dua kontingen dan watak utamanya adalah Chibi bersama dengan Season menarik Lord ini nun jauh dekat bahagian bawah. Tapi kita kena lihat 3 ahli pasukan Malaysia yang boleh melaksanakan wrap around dekat bahagian atas akan menghantar Ciku untuk clearkan minion wave di bahagian tengah. Semakin lama semakin rendah nyawa Lord ini, tetapi masih lagi belum ada jawapannya. Zorn tengah tunggu. Dia ada conceal bersama dengan Izanami dan juga Ciku Guys. Saya rasa sekarang ni mereka cuma nak vision. Semua tak nak tunjuk muka. Chibi sekarang ni dari depan. Season cuma untuk tarik. Cannon telah menunjukkan muka. Zorn conceal digunakan. Dia tangkap Season. Season tertangkap. Okey, cuba Izanami yang berjaya untuk mendapatkan Lord. Tapi Ciku Guys diserang dekat bahagian belakang. Flicker yang cantik menggugah position beliau. Tapi sekarang ini Kak Alta telah dibuka. Ciku Guys masih lagi selamat. Kak Alta dibalas semula oleh pasukan Filipina ketika ini. Immortality akan diletupkan. Tetapi Ciku ditumbangkan dengan serta-merta. Tinggal Momo saja dekat tengah-tengah ketika ini. Masih lagi selamat. Izanami dekat bahagian belakang. Boleh keluarkan damage. Final slash daripada Momo akan menghalang Archangel untuk mengundurkan diri. Mid wave masih lagi ada. Harus kita tukar fokus kita dekat bahagian tengah ini. Namun begitu, pasukan Filipina menghantar Rekutiano dan juga Season sebagai defense wall mereka. Daripada 7,000 tinggal 1,000. Sekarang ni 300 sahaja perbezaan gol. Sedikit sebanyak akan membantu kita untuk mendapatkan comeback semula. Walau bagaimanapun Ciku Guys sebentar tadi dicari oleh 3 pemain pasukan Filipina. Pasukan Malaysia perlu pastikan yang itulah pemain yang kita perlu jaga, itulah jantung kemenangan kita. Tapi kita boleh tengok sebenarnya Izanami juga dengan Kak Alta berjaya untuk menjaga dia buat seketika waktu. Tapi pasukan Filipin mereka tak give up, mereka teruskan mereka punya engage kepada Ciku Guys. Bermakna dekat sini pasukan Malaysia mereka ada cara untuk menjaga Ciku. Tapi juga pasukan Filipin mereka teguh, mereka berani, mereka akan cuba sampai mati untuk mendapatkan Ciku Guys. Jadi saya rasa pasukan Malaysia, mereka dah lakukan yang terbaik tetapi sama juga boleh katakan oleh pasukan Philippines. Jangan kita pandang rendah, jangan pula kita tutup mata dengan Izanami berjaya untuk mencari Lord. Momo final slash memberikan ruang kepada Izanami untuk mendapatkan kill tersebut. Satu fatal yang kemas ke atas Unigo. Unigo akan ditumbangkan. Ada immortality tetapi lihat Hyper Special di belakang. Momo yang akan mendapatkan kill. Kak Alta telah dibuka oleh Archangel. Inilah waktunya untuk pasukan Malaysia all out, all in untuk mendapatkan kill. Archangel telah ditumbangkan dekat bahagian belakang. Adanya Momo, adanya Chibi ketika ini. Tetapi Chibi telah ditumbangkan. Zon masih lagi duduk dekat bahagian belakang. Ciku Guys perlu diselamatkan ketika ini. Akan ditumbangkan oleh Cannon. Izanami masih lagi ada Zon. Masih lagi ada Momo. Fatal yang baik. Double man dikenakan ke atas pasukan Filipina. Momo akan cuba masuk. Izanami cuba melarikan diri dengan menggunakan Winter Dragon. Final slash
ke ini. Startnya cantik. Perfect match daripada Zon. Akan ditumbangkan. Kalau Archangel. Ada immortality. Archangel telah terima padahnya ketika ini. Cuba untuk mendapatkan kill yang berlebihan. Izanami masih lagi hidup. Izanami berjaya untuk mendapatkan satu ganjaran sebelum dia ditumbangkan. Season akan mengundurkan diri dan pertarungan berakhir dengan kematian untuk kedua pihak, tetapi kemenangan belum dimiliki lagi oleh mana kontingen. Izanami sebentar tadi, kalau tiada immortality, itu sebenarnya kemenangan yang besar untuk pasukan Malaysia menjatuhkan Saison. Tapi sayang sekali, tak mengapa pasukan Malaysia masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Target utama diberikan fokus seperti tadi adalah Unigo dan membuahkan hasil. Tapi sayang sekali pasukan Filipina yang akan ada kelebihan sedikit untuk memulakan lot yang sangat kritikal ketika ini. Oh, boleh nampak Chibi. Ada banyak lagi lot. Dia akan Ada banyak cuba, tapi ada Unigo, ada Archangel. Chibi nampak kat situ. Dia elak. Unigo tidak percaya untuk dapatkan Chibi, tetapi nyawa Chibi sangat-sangat rendah. Sekarang ini kita tengok juga positioning daripada Zorn, positioning daripada Chiku guys, positioning daripada Momo. Nampak kat sini, Zorn dengan cari peluang untuk dapatkan season. Chibi tertangkap dan Chibi masih berjaya untuk melarikan diri. Lord telah diresetkan. Zorn masuk ke depan. Boleh tidak dinampakkan sesiapa yang berjaya untuk dapatkan season. Zorn dikorbankan tapi season bahagian belakang terus mengejar Chiku guys. Dan Chiku guys cuba untuk melarikan diri. Sekarang ni Chibi juga dekat situ. Momo nampaknya immortality telah digunakan. Dan Momo walaupun ada winter transition tetapi akan dikorbankan juga. Mudah saja untuk ditumbangkan sebentar tadi. 3 pemain telah pun dilenyapkan. Meninggalkan kesemua pemain pasukan Filipina masih lagi ada untuk tumbangkan Malaysia di game yang pertama. Tetapi Izanami sebagai benteng pertahanan, Chibi tak dibenarkan pulang buat masa ini. Sukar sebenarnya. Izanami seorang diri sempat untuk mencuri Kak Alta, tapi sempat ataupun tidak dia nak clearkan minion wave tersebut. Kak Alta telah diletakkan flicker tak digunakan sempat. pakai dan pasukan Filipina yang akan menamatkan. Izanami ni dapat early lead sedikit, mungkin berbeza ceritanya. Kita akan lihat daripada segi itemization yang kita akan bincangkan bagaimana saya dah katakan tadi dalam game 18 minit sekurang-kurangnya diperlukan disebabkan saya nampak item Izanami adalah Clock of Destiny dan juga Enchanted Talisman. Dua item yang memberikan fokus kepada utility dan juga untuk mengaktifkan dia punya Shadow Strike. Tapi bila ada Lightning Tranchon, bila ada Divine Glyph, dia dah cukup damage. Dengan adanya Blood Wing yang akan memberikan sedikit pertahanan kepada Valentina ini. Tapi sayang sekali kita boleh katakan yang disebabkan Season juga bermain dengan sangat cemerlang, pergi ke depan, Energy Eruption yang sentiasa berikan fokus kepada Chiku guys. Saya nampak tadi kan, dekat setiap teamfight yang dia ada, Apprentice Rush tu hanya fokus kepada Chiku sahaja. Kalau saya nak cakap ada apa-apa kesilapan daripada pasukan Malaysia adalah pada bahagian awal game di mana mereka cuba untuk mendapatkan turtle, kemudian 3 kill diberikan kepada Cannon ataupun lapu-lapu dekat sini di mana Itu je. daripada mistake tu, again, dah jadi apa-apa, 10,000 perbezaan gol dan sebagainya. Tapi sekarang kalau kita tengok pengakhir game ni, 3,000 gol saja perbezaan. Dan dekat dalam game ni, sejujurnya semua main dengan sangat-sangat bagus. Tapi saya rasa dengan game pertama ini, pasukan Malaysia mereka dah belajar banyak juga. Mereka dah nampak positioning daripada Cannon, mereka nampak positioning daripada Rakitiano. Dan Beat mereka. kalau pasukan Malaysia berjaya untuk dapatkan kill pada bahagian awal game, bayangkan kalau dalam situasi itu ada Grok yang ada extra damage dengan dia punya wild charge, mungkin akan jadi berbeza. Tetapi walaupun game ni ditekan, Chiku guys masih berjaya untuk dapatkan gol paling tinggi dekat dalam game ni, 816 gol per minute. Archangel keluarkan damage yang sangat-sangat besar di mana late game juga Fermis sangat-sangat kuat, 139,000 damage dealt. Dan Momo hampir 250,000 damage yang diterima dan 11 total assist daripada Archangel. Banyak kali dia cuba untuk survive di dalam team fight tersebut. Bila dia nampak KDA GB memang macam tu, Lancelot tank bermain, di mana dia akan main kiting, dia akan pastikan dia cuba untuk dapatkan objektif. Sebenarnya GB juga bermain dengan sangat cemerlang. Yes, walaupun anda nampak itu sebagai macam kenapa dia dekat depan tu sangat, kenapa itu adalah terlalu over commit, terlalu off position. Tapi sebenarnya permainan Lancelot itu sendiri adalah untuk membazirkan skill. Kita nampak tadi sekali menjadi di mana Chibi terselamat dan ada 3 skill ultimate yang telah digunakan oleh pasukan Filipina. Kat situ kita menang team fight. Jadi perkara ini dilakukan banyak kali oleh Chibi. Jasa dia juga sangat-sangat baik. Cumanya kita kena akui pasukan Filipina punya makro gameplay untuk dapatkan damage dealer
lagi kemas. Itu telah terbukti dengan bagaimana Unigo juga setiap kali Tyrant's Revenge taklah flashy sangat tapi kena tepat pada single target dan terus dengan serta-merta dikenakan Tyrant's Rage dan follow up pula daripada rakan-rakan yang mencukupi untuk mendapatkan kill tersebut. Untuk game kali ini, game yang pertama di dalam gold medal match season yang akan dinobatkan sebagai MVP 4-1-10, 634 gol per minit, 74% kill participation. Tapi yang lebih penting bagaimana dia kiting damage output daripada pihak kita sendiri dan juga crowd control daripada Energy Eruption tu yang menyebabkan dia pun seolah secondary setup selain daripada Unigo. Dia tak takut tau, dia pergi seorang je. Dia pergi kat Chibi tu, dia pergi dekat Chiku guys seorang je. Dia tak ada masalah pun sebenarnya. Sebabkan dengan adanya Blade Armor, dengan adanya Dominant Eyes, sedikit sebanyak akan memberikan pertahanan kepada dia. Dengan adanya Queen's Wing, dia nyawa bawah daripada 30% waktu silap saya, dia akan mengaktifkan sedikit sebanyak pertahanan yang lebih dalam masa yang sama aktifkan dia punya spell vamp. Jadi pasif daripada Fredin tu juga meningkat di mana lebih rendah damage. Di mana kontingen Malaysia yang berada di Phnom Penh telah pun bersedia untuk meneruskan semangat patriotisme dan prestasi gemilang di SEA Games 2023 dengan tekad yang kuat, semangat juang yang tidak padam. Mereka berjuang sepenuh hati untuk meraih kejayaan dan membanggakan Malaysia. Ayo kita ke dalam game kedua, Malaysia berhadapan Filipina. Alright, Malaysia akan berada di pasukan berwarna biru, manakala Filipina akan memulakan langkah perlawanan yang kedua ini di pasukan berwarna merah. Rotasi yang sama seperti game yang pertama untuk membenarkan Zon dan juga Izanami mendapatkan level 2. Ya, kita boleh tengok di mana mungkin silap sedikit, Izanami dia akan cuba melarikan diri untuk pastikan Zorn dapat full wave, tapi dapat gayanya they will cut their losses. Zorn tetap dapat level 2. Dekat sini kita boleh nampak rotation yang laju sedikit daripada pasukan Malaysia, tapi tak nak mereka perlukan level 4 ke atas Zorn. Dapatkan level 4 untuk Zon menggunakan heavy spray, tapi terbelah Arcangel. Ini berita yang baik. Tiada flicker untuk pasukan Filipina terlebih dahulu sebanyak 120 saat. Jadi pasukan Malaysia kalau nampak Arcangel sekali lagi terlalu di hadapan, mereka boleh memberikan hukuman yang membuahkan hasil yang besar kepada kontingen negara. Ya, dan sekarang mereka tak memberikan level kepada Archangel walaupun Unigo berjaya untuk dapatkan level tersebut. Sekarang ni terpaksa Archangel untuk balik ke dalam base dia sendiri. Dan sekarang ni Unigo, Zorn kena hati-hati. Saya rasa dia tengah kira-kira timing dan cikgu guys. Terima banyak damage daripada Rakitiano. Sikit lagi tu. Hembus nafas yang panjang dan juga dengan lega sekali apabila kita lihat Cikgu Guys hampir ditumbangkan. Tapi lihatlah di bahagian bawah, Momo akan menggunakan flicker untuk melarikan diri. Tidak berjaya untuk mendapatkan level 4 ketika Turtle telah dihidupkan pada minit yang kedua ini. Izanami akan cuba untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu dan kebarangkalian akan membenarkan pasukan Filipina mendapatkan Turtle ini secara percuma. First blood dimiliki oleh Chibi. Satu penangkapan yang bagus. Biarkan mereka dapatkan Turtle, at least kita dapat something in return. Walaupun kepada Roma tidak mengapa. Sebabkan Martis juga ramai yang mengatakan ini adalah snowball hero juga. Kalau dapatkan 2 kill, 3 kill pada awal game, dia akan menjadi sangat-sangat berbahaya ketika mana masuk kepada fasa mid game nanti. Dan kita boleh nampak di mana Chibi kalau dia menggunakan Martis, tiba-tiba dia punya playstyle menjadi sangat-sangat bloodthirsty. Sekarang ni Cikgu Guys dia dah level 4. Dia boleh claimnya dengan sangat-sangat bagus. Kat bahagian atas, cameraman. Dah tahulah kat bahagian bawah ni Momo dengan carry tengah lawan. Tapi kat atas tu dia rasa sangat-sangat. Tengoklah cameraman, tengok atas tu. Tengoklah atas tu, Zorn. Aduh. Patut dia lawan ni. Stres dia. Aduh, momen. Itu adalah momen yang cukup besar bagi Harimau Melaya kita berjaya untuk menumbangkan Rakitiano dekat bahagian atas. Tetapi mungkin highlight mereka nak fokus dekat Momo dekat bahagian bawah ini. Entah kenapa. Tapi tak apalah. Kita hanya mampu meminta Allah yang menentukan. Archangel akan melarikan diri dengan penggunaan Wings by Wings. Dan kita lihat bagaimana strike telah dibuka. Satu lagi hit daripada Season. Penggunaan Thorn Rose memerangkap beliau. Yang tu nak tunjuk. Yang tu nak tunjuk. Tapi Arcangel sekarang masih lagi tiada flicker, terpaksa digunakan untuk mengelakkan kalau terkena decimation yang dilepaskan oleh Chibi. Sekarang ni 2 kill berbalas 1. Izanami dah ada beladihan, jadi mereka boleh sahaja pergi ke atas, flicker dan juga gunakan ultimate yang dicuri tersebut untuk menumbangkan carry. Momo lawan dengan Kenan. Saya tak tahu apa yang menarik sebentar tadi ketika mana fokuskan kamera di bahagian bawah. Masih lagi tau. Masih lagi. Mungkin lagi. dia adalah pengguna EXP laner pula kali ni. Cuma sekarang ni Momo dia kalah level sedikit. Kalah sebanyak 1. Jadi untuk pasukan Malaysia mereka
kalau boleh mendapatkan momen nanti. Tapi Momo ni antara player yang sama macam cikgu guys. Tak kisah pun sebenarnya kalau kalah lane, it's okay. Just nanti kadang bila dah mid game ke, late game ke, yang di mana kita punya kekuatan more or less the same, nanti dia akan tunjukkan kekuatan yang sangat-sangat kuat. Alright, sekarang ni setup telah dimulakan oleh pasukan Malaysia di mana Izanami dan Cikgu Guys berada di push bahagian atas. Zorn dapat! menggunakan heavy speed dengan begitu cantik sekali. Flicker telah digunakan oleh Unigo untuk melarikan diri. Feather Astride cukup orang kata pendek jangka Feather Astride itu daripada Archangel membenarkan Chibi untuk mendapatkan turtle yang seterusnya. Satu kemenangan yang kecil untuk pasukan Malaysia, tapi masih lagi jauh perjalanan game kedua ini. Ya, di mana pasukan Filipina sebentar tadi beberapa skill yang dikeluarkan agak awal, flicker daripada Unigo. Begitu juga dengan Feather Astride daripada Archangel yang di-cancel kalau tak silap saya dengan adanya Akai. Memudahkan pasukan Malaysia untuk memberikan serangan balas kepada pengambilan turtle yang kedua. Permainan pasukan Malaysia ketika ini nampak lebih agresif, nampak lebih dahagakan kemenangan. Ya, tadi Archangel dia terpaksa sebenarnya untuk endkan dia punya Feather Astride terlebih dahulu. Disebabkan ini ancaman daripada Zorn. Tak sampai pun lagi tapi dia macam Unigo kat bahagian atas. Cikgu guys. Wey, nampak mudah tapi bukan mudah Bayangkan kalau time tu dia pergi tukar kamera. Kerap. Tapi Chibi tertangkap. Pelatihan telah digunakan pakai bersama dengan Masih Panic hidup. Rage daripada Cikgu Guys untuk menyelamatkan Chibi sementara dua ultimate telah digunakan pakai Zon. sebentar tadi. Zon mencari ruang, mencari angle ketika ini untuk berputar-putar. Tolak jauh je. Menyepitkan ahli pasukan Filipina, tapi dengan ancaman itu berjaya untuk Cikgu Guys menggunakannya mendapatkan turret di bahagian atas. Tapi lihatlah bagaimana reaksi pantas. Kanan berjaya untuk tumbangkan di bahagian bawah. Bukannya Momo tak jaga, tapi Momo memberikan zoning yang membantu pasukan Malaysia untuk mendapatkan turret di bahagian atas. Ini adalah trade yang baik untuk pasukan Malaysia. 1 untuk 1 turret. Jadi Saison bergerak di bahagian hadapan terlebih dahulu. Ada Momo dan Zon. Kalaulah Atlas time ni ada. Costing Vitaling. Hei, tapi tak mengapa. Zon bermain begitu sabar. Itu dia satu tangkapan yang cantik. Unigo telah memberikan flicker tapi lihat Not bagaimana immune seorang Momo sebentar tadi daripada tangkapan hook daripada Unigo. Flicker digunakan Unigo, dia tak ada beladihan. Dia tak ada flicker. Dia tak ada flicker. Dia ada beladihan tapi Tak, nasib dia baru baik. dia flicker tadi. Tak, waktu Unigo dah Tapi, flicker tadi. tapi kita lihat bagaimana Nak lari Momo mana? dan juga Izanami telah tiba di bahagian belakang. Unigo ketika ini akan diberikan ancaman tapi nampaknya akan berjaya untuk melarikan diri. Hook dilepaskan. Beladihan juga telah dikenakan berikan kill tersebut kepada Izanami. Pada waktu yang sama, turtle yang seterusnya akan didapatkan oleh Saison tanpa sebarang kontes. Wow, mereka nak pergi lagi ke kawasan jungle pasukan Malaysia sekarang ni. Level 10 untuk pasukan Filipina dan Chibi. Masih lagi berjaya untuk mendapatkannya. Penggunaan retribution yang sangat baik. Saison level 10, Chibi level 9. Okey. Berputar-putar tetapi immunity Dapat daripada Saison begitu baik sekali untuk melarikan diri. Cannon mungkin akan ditumbangkan tapi tidak. Beladihan dikenakan sekarang ini. Satu lagi hit yang diperlukan ke atas Saison tetapi Feather Execution digunakan untuk mengundurkan dirinya. Izanami telah ditumbangkan Feather Astride daripada Archangel. Zoning yang begitu baik sekarang ini. Chibi terpaksa melarikan diri. Momo pula yang akan diancam oleh Cannon. Adakah ini ruang untuk Filipina mendapatkan turret di bahagian tengah? Ya, tadi sebenarnya itu adalah beladihan daripada Izanami dan Momo sacrificekan nyawa dia sendiri untuk pastikan tidak terkena, dan Chibi dekat situ cuba untuk selamatkan Cikgu Guys. Cikgu Guys cuba untuk melarikan diri. nasib baik. Chibi dan juga Cikgu Guys berjaya untuk selamatkan tower pada bahagian tengah. Segala tenaga sebenarnya, segala skill dikeluarkan hanya untuk membersihkan minion di bahagian tengah dan berjaya. Sedikit berita yang baik, masih lagi belum ada kelebihan turret untuk pasukan Filipina. Tetapi menarik. turtle kepada mereka sebanyak 2. Kenapa tu, Lazat? Sekarang ni untuk pasukan Malaysia, mereka tak complete apa-apa item terlebih dahulu disebabkan mereka siapkan sub item, secondary item untuk pastikan yang mereka tak dikorbankan pada bahagian awal-awal game. Tapi ini juga akan mengejutkan pasukan Filipina bila tiba-tiba pasukan Malaysia siapkan 1 atau 2 item serentak. All of a sudden, mereka punya power spike akan jadi terlampau tinggi yang pasukan Filipina mereka mungkin tak akan bersedia. Dan Zorn akan lakukan zoning terlebih dahulu. Archangel akan ditolak dekat bahagian belakang tetapi Benedict itu tidak dikenakan. Tapi tidak mengapa. Cukup untuk mendapatkan kill sebentar tadi. Cikgu Guys perlu melarikan diri. Flicker digunakan Cannon. Tolong dia, Masih Izanami. lagi tiada Flicker untuk mengundurkan diri. Slash digunakan. Ada pula Saison dekat bahagian tepi. Cikgu Guys akan mengundurkan dirinya tetapi akhirnya tumbang ke tangan Cannon sebentar tadi. Saison mendapatkan kill ke atas Izanami. Decimation tak cukup untuk mendapatkan kill ke atas Cannon. Dan lihat Chibi hampir saja ditumbangkan pada waktu yang sama.
Rekritano dan juga Unigo telah menjalankan tanggungjawab lebih besar iaitu pushing dekat bahagian bawah. Sebenarnya boleh dapatkan kill dah tu. Tapi dengan adanya Vengeance, dia tambah balik HP yang hilang. Menyebabkan Decimation tersebut tak berjaya untuk mendapatkan kill. Pasukan Filipina dapatkan kelebihan semula. Sekarang ini adalah Elemental Lord dan kita boleh nampak di mana pasukan Filipina mereka nak dapatkan mid lane turret dekat situ. Dan kali ini adalah Elemental Lord, jadi HP-nya sangat-sangat rendah, jadi pasukan Filipina berjaya untuk securekan. Sekarang ini mereka ada 3, tidak 4,000 gol advantage terus. Masih lagi ada momen yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Malaysia dengan adanya Akai daripada Zorn. Begitu juga dengan kita masih lagi percaya damage yang boleh dikeluarkan oleh Izanami. Kali ini dia buat Lightning Truncheon terlebih dahulu. Kemungkinan item yang ketiga baru disiapkan Enchanted Talisman. Manakala untuk Chibi, Fury Hammer saja sudah pun mencukupi untuk keluarkan damage. Untuk Ciku guys, belum lagi ada Winter, untuk ada Wand terlebih dahulu, Wind of Nature. Untuk keluarkan damage, untuk menghalang damage yang dikeluarkan oleh Lancelot dan juga Arlott. Mungkin agak berbahaya. Kita lihat bagaimana pasukan Filipina akan melakukan gerakan ataupun asakan di bahagian atas, berjaya untuk menumbangkannya tanpa sebarang masalah. Lot telah muncul di bahagian bawah tetapi diekori oleh Ciku guys yang dipertanggungjawabkan untuk menjatuhkan Lot tersebut. Tapi lihatlah rotasi yang begitu pantas daripada pasukan Filipina ketika ini. FedEx Strike dibuka untuk menghalau Zon dan juga Ciku guys. Sekarang ni Izanami dia ada minus slash kat bahagian tengah. Cibi dipastikan untuk jangan mid lane turret ni dipecah tapi dia ditarik. Beladihan juga telah digunakan dan begitu pantas sekali Cibi dikorbankan sebentar tadi. Bukanlah perkara yang diingini oleh kontingen Malaysia tetapi belum lagi berakhir perlawanan yang kedua ini. Season memberikan tuan terus untuk mengetahui ada ahli pasukan Malaysia di dalam bush tersebut. Untuk pasukan Filipina sebenarnya mereka ada kelebihan yang sangat besar, 6,000 untuk mereka. Juga ada pick off daripada Unigo, itu yang perlu diperhatikan. Satu kena hook, pasukan Malaysia dalam masalah yang besar. Satu damage yang dikeluarkan oleh Feather X-Strike hanya untuk memberikan zoning saja di bahagian belakang. Pasukan Malaysia belum melakukan pertahanan. Season akan masuk dekat bahagian belakang. Ciku guys telah dikorbankan. Walau bagaimanapun Zon sekarang ni berjaya untuk menyepit Season tapi dia akan meloloskan diri tanpa sebarang masalah. Wrap around daripada Momo tidak berjaya untuk memerangkap ahli pasukan Filipina. Kerisauan saya ketika ini adalah apa rakan-rakan? Setiap kali Zon cuba untuk menyepit, segala-galanya boleh digunakan untuk pasukan Filipina meloloskan diri. Betul, dan sekarang ni Conceal digunakan, Unigo ke depan, FedEx Strike telah digunakan Izanami. HP sangat-sangat rendah sekali ni. Chibi dia kena suppress, dia kena gigit tetapi dia masih berjaya untuk tahan damage, cuba untuk melarikan diri tetapi inhibitor dekat kawasan atas telah dijatuhkan. Pasukan Filipina sekarang ni mereka dalam advantage yang besar, 8,000 gol perbezaan. Dan kalau tengok daripada segi itemization juga di mana Ciku guys hanya sempat untuk siapkan 2 item sama juga dengan Izanami. saya menjangkakan yang sememangnya betul selain daripada Season, carry ini menjadi kunci kepada pasukan Filipina sebenarnya untuk berada dekat bahagian team fight, terus mengungguli daripada segi damage. Tapi lihatlah kedudukan Momo dekat bahagian belakang. Cuba untuk melakukan flanking kalau dia berjaya untuk dapatkan Recritano. Kemudian pasukan Malaysia ada harapan yang cerah. Sama juga dengan Archangel, Cibi dekat sini cuba untuk mendapatkan dia punya buff tapi display yang bagus, dia tidak menggunakan retribution disebabkan Lord telah sampai, telah hidup di sini. Sekarang kita tengok Zorn, open map, Cibi juga berdekatan. Kita nampak pasukan Filipina mereka position dekat kawasan atas. Kalau Momo datang juga akan dijumpai Unigo. Dia menggunakan dan mereka tahu ada Momo kat situ, Momo tertangkap. Diorang tahu Momo akan melakukan flanking dan kerana itu flicker digunakan, conceal diguna pakai untuk memerangkap mereka terlebih dahulu. Memang terbukti region makro yang tertinggi ketika ini Filipina dengan begitu mudah berjaya untuk mendapatkan a lot. Ya, betul tu. Di mana tanpa ragu-ragu, Conceal 3 pemain terus pergi ke bahagian belakang dan tempat itulah tempat yang ditunggu oleh Momo sebenarnya untuk keluarkan damage. Terus saja dilenyapkan. Pasukan Malaysia perlu melakukan pertahanan terlebih dahulu. Pasukan Filipina sekarang ni ada lead yang sangat-sangat besar untuk mereka keluarkan damage. Begitu juga dengan ada high ground untuk pasukan Malaysia lakukan pertahanan. Saya akan kelihatan bukanlah berpihak kepada kita buat masa ini, tapi kita masih lagi perlu percayakan mereka. Sekarang kita tengok Archangel, Kitana dan juga Unigo menunjukkan muka mereka. Chibi cuba untuk clearkan menjaga kawasan tengah. Season daripada kawasan tepi tetapi Ho terkena pada Izanami. Izanami telah dikorbankan. Tinggal hanya 4.
warga Malaysia untuk mempertahankan kristal ini. Lot akan diselesaikan terlebih dahulu. Minion wave yang seterusnya akan tiba dekat bahagian tengah. Di manakah hook daripada Unigo perlu diberikan perhatian. Conceal telah diguna pakai. Unigo ketika ini melepaskan hook. Tidak dikenakan kepada sesiapa. Namun begitu, pasukan Malaysia masih lagi cuba sedaya upaya untuk mempertahankan kristal mereka. Job desk mereka adalah untuk clearkan semua minion wave dengan pantas sebelum tindakan daripada Filipina dilaksanakan. Tadi kita nampak bagaimana pertahanan yang kita lakukan momen daripada Fatal Link. Tapi kali ini tiada Fatal Link. Bagi pendapat saya, apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Malaysia adalah dengan Zon sendiri menggunakan heavy spin. Tapi sekarang ni apa yang saya tak faham di mana pasukan Filipina, walaupun mereka tersepit dekat bahagian dinding, tiba-tiba Seisen boleh gunakan puncture. Cannon boleh gunakan flicker, begitu juga Unigo. Jadi agak sikit sukar kepada pasukan Malaysia untuk memerangkap target-target tersebut. Bagi pendapat saya adalah cuba untuk membazirkan skill instead of spell. Lebih baik untuk Chiku keluarkan damage kat belakang. Tapi Zon, Foundation dikenakan dan juga Iron Hook nasib baik tidak terkena. itu baru satu vengeance tau. Kalau dikenakan Iron Hook tu, kebarangkalian Zon akan ditumbangkan dengan serta-merta. Ya, kita boleh tengok dekat sini Islami dia siapkan Dire Hate, jadi punya damage yang lebih tinggi. Seisen juga tadi sebenarnya tak boleh terima damage dari pasukan Malaysia kerana dia hampir-hampir ditumbangkan. Kalau bukan pasal Archangel, saya rasa pasukan Malaysia akan cuba force inisiatif tersebut. Sekarang kita nampak pasukan Filipina mereka tak nak dan pasukan mereka tahu ada yang ada kat dalam tu. Gugur jantung saya sudah tadi. Chibi. Alamak, konsili digunakan. Ayah, Chibi kena larikan diri tetapi Cannon dekat bahagian paling hadapan sekali. Unigo dia tahu dia tidak memazirkan flicker dia. Tetapi kita lihat ada pula Zon yang dikenakan Final Slash. Tapi Ashura Aura daripada Chibi digunakan pakai untuk menyelamatkan Zon sebentar tadi. Mana diorang tahu What ni? else kita nak cakap? Makro gameplay mereka, sixth sense mereka, mata ketiga. dia dah macam ni buka. tau. Dia nampak Chibi lari, lepas tu Chibi tak masuk dalam semak tu. Betul. Confirm ni ada orang. Final Slash nampak ada panda. Seram. Sangat seram skill set yang Bawa positioning kat dipertunjukkan belakang. oleh Filipina ketika ini. Lot yang seterusnya, lot yang ketiga. Kalau tidak silap saya, cuba diambil oleh pasukan Filipina dengan adanya goal lead sebanyak 8.5,000 gol. Apakah outcome ke atas dansa lot ini? Mereka tak tahu Unigo ada kat situ. Chibi tertangkap. Dikenakan beladihan, dikenakan damage output daripada Requitiano dan terus saja ditumbangkan dengan serta-merta. Dan sekali lagi, ini merupakan lot yang percuma untuk pasukan Filipina. Dan sekali lagi juga, pasukan Malaysia harus dirikan benteng pertahanan mereka. 30 saat masa untuk Chibi kembali. Dari segi item lah kita akan fokuskan bagaimana Chiku guys. Satu lagi item diperlukan sebab dia jual kasut. Jadi sedikit tambahan kepada dia untuk keluarkan damage lepas ni. Untuk Chiku guys berhadapan dengan Carry. Carry ni sangat-sangat berbahaya. Tapi bukanlah Carry sebagai ancaman pertama. Franco Unigo ni sungguh-sungguh tepat bagaimana dia sasarkan kepada pemain-pemain pasukan Malaysia. Ya, dapat title Master Ogwen dekat Philippines. Sekarang dia tahu pasukan Malaysia ini bukan defense yang mudah, tetapi kita dengan semangat pantang mengalah. Betul. Mungkin boleh defend dekat sini. Bismillah. Sebenarnya ini sebenarnya satu defense yang sangat-sangat sukar. Pasukan Philippines 11,000 goal advantage. Mereka terus ke depan. Terlihat kerana Final Slash dikenakan ke atas dua orang. Beladihan juga telah dilepaskan ketika ini. Tapi lihat bagaimana Zon akan memberhentikan pergerakan pasukan Filipina dengan begitu baik sekali. Dua flicker telah digunakan pakai oleh Archangel dan juga Requitiano. Pasukan Malaysia, benteng pertahanan masih lagi berdiri ketika ini. Tetapi Islami telah ditumbangkan. Cikgu guys berjaya untuk mendapatkan kill ke atas cannon. 1 berbalas 1 buat masa kini. 4 berhadapan dengan 4 sama rata daripada segi jumlah. Zon berjaya untuk mengenakan sedikit sebanyak serangan ke atas Unigo. Zon masa mengundurkan diri. Tapi lihat Momo akan menggunakan Bravest Fighter untuk memberhentikan pergerakan Archangel. Wings by Wings digunakan pakai untuk mengundurkan diri. Iron Hook akan digunakan ke atas Momo. Tapi Requitiano telah ditumbangkan. Seisen sekarang ni mencari ruang untuk menambahkan perlawanan tapi tidak berjaya. Phantom Execution digunakan pakai untuk melarikan diri pasukan Malaysia. Inilah dia. Selagi belum berakhir, selagi itu kita berjuang demi jalur gemilang. Selagi belum pecah kristal, selagi belum semuanya wipe out, jangan pernah memikirkan game ini akan berakhir. Pasukan Malaysia
Pertahanan yang sangat cemerlang sebentar tadi walaupun terpaksa kehilangan 3 inhibitor yang terakhir. Kita masih lagi mampu untuk memberikan kejutan buat pasukan Filipina. Game sekali lagi kita akan bermain atas 20 minit. Sekarang ni saya rasa pasukan Filipina juga tengah fikirkan macam mana nak handkan game ni. Macam mana pasukan Malaysia sentiasa berjaya untuk defendkan base mereka. Play damage, Archangel paling tinggi. Tadi kita nampak Gold, Ciku guys yang paling tinggi. Sekarang ni pasukan Malaysia nampak seperti mereka nakkan bottom lane turret dekat sini untuk dapatkan extra map pressure dan juga untuk mendapatkan sedikit gold. Ke atas sini sekarang Unigo cuba untuk cari sesiapa, tidak berjaya dan nampaknya Iznami dan juga Ciku guys akan retreat. GB tertangkap. Perlu larikan diri sekarang ini tapi ada cannon pula yang telah tiba. Terus saja membaham harapan Chibi untuk melarikan diri mereka. Yang pulang adalah Ciku guys. Izanami masih lagi berada dekat bahagian bawah dan akan terus melakukan recall untuk bersiap sedia. Benteng pertahanan 2.0. Defend perlu dilakukan sekali lagi. Tetapi ketika mana kita lepaskan lot yang terakhir ni, lot yang boleh dikatakan kalau tak boleh nak lakukan apa-apa team fight ataupun trade kill, dia boleh jadi lot yang terakhir untuk pasukan Filipina dapatkan. Rata-rata untuk pasukan Malaysia sekarang ni perlu lebih berhati-hati. Cumanya susah nak defend bagi pendapat saya disebabkan dengan Farsa punya ultimate tu. Ya, tadi sebenarnya satu flank yang bagus daripada Momo tapi disebabkan Winter Truncheon berjaya untuk elakkan majority damage daripada dia punya final attack of dia punya ultimate. Kemudian dekat sini kita tengok di mana Chibi telah respond. Sekali mereka perlu bersihkan minion ketiga-tiga lane. Dan dekat sini pasukan Malaysia mereka pernah lakukan sebelum ini menentarkan pasukan Filipina. Boleh ke tidak mereka nak lakukan lagi sekali. Alright, sekarang ni mereka tak full clear Mereka tak full clear sekarang ini. Hook telah dilepaskan tapi tidak terkena kepada sasaran. Final slash ke atas Chibi. Akan melakukan motor call untuk menggunakan dia. Momo memberhentikan FedEx Strike begitu baik. Tapi lihat pelarihan telah digunakan oleh Unigo sebentar tadi. Banis Rage. Cannon terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Season mencari ruang dekat bahagian tepi. Tidak berjaya untuk menumbangkan Crystal kuat kali ini. Tapi kita lihat sekarang ini akan terus masuk. Minion wave pun telah tiba sekarang ini. Pasukan Malaysia sedikit demi sedikit. Satu demi satu mereka tumbangkan. Unigo masih lagi berdiri. Requitiano tetapi Nibis Passion daripada Ciku guys. Cuba untuk memperlahankan pergerakan pasukan pihak lawan. Tetapi lihat bagaimana zoning capability daripada Archangel dengan penggunaan FedEx Strike dan Crystal. Akan diberikan fokus. Ada momen yang kita boleh fikir. Ada momen kita boleh pakai apa-apa skill. Termasuk puncher. Dan banyak juga iframe yang ada pada pasukan Filipina ni di mana Lancelot kalau disepit pun mudah sebenarnya untuk dia melarikan diri, meloloskan diri daripada tangkapan sepitan Archive tersebut. Namun begitu, daripada sudut keseluruhannya, kita lihat bagaimana Farsa dengan item yang telah dilengkapkan dengan lebih pantas lagi kalau nak dibandingkan dengan Izanami dan berjaya untuk mengeluarkan damage beliau yang cukup besar sebenarnya dan tak ada, bukan nak kata tak ada siapa yang pergi ke bahagian belakang. Ada, orangnya adalah Momo. Tapi setiap kali dia pergi ke bahagian belakang, semua jawapan telah disediakan oleh Farsa tersebut. Tak kira daripada Winter Truncheon, Wings by Wings, Flicker juga. Dia tahu bila waktu Momo akan cari beliau. Lagi satu masalahnya adalah di mana Saison punya Lancelot juga. Ya, sangat bahaya dan saya boleh cakap dekat dalam game ni pasukan Filipina mereka dah tahu rotation daripada pasukan Malaysia di mana mereka sentiasa deny level 4 yang pertama di mana kita nampak Zorn, Iznami dan juga Momo tidak berjaya untuk dapatkan level 4 waktu turtle yang pertama di mana Zorn akan berseorangan dekat kawasan tengah dan disebabkan mereka berdua poking Zorn dekat situ, Zorn tidak boleh nak clearkan minion dan waktu Iznami sepatutnya memang dia dah sampai kepada lane tengah untuk absorb minion wave yang seterusnya tapi disebabkan Zorn tidak berjaya untuk clearkan minion wave tu tersebut maka mereka akan share EXP bagus untuk Iznami tapi tak bagus untuk Zorn jadi kat situ mereka punya effectiveness dikurangkan jadi nak kena cari cara macam mana Zorn masih boleh clear minion dekat kawasan tengah tanpa kena punish, tanpa memberikan first blood kepada kawasan kepada pasukan Filipina. Kita nampak bagaimana Rich Guy diberikan kepada Ciku guys, the carry dengan Archangel ataupun Archangel yang menggunakan yang menggunakan Farsa mendapatkan 104,000 damage yang besar kepada backline pasukan Malaysia mahupun kepada Zon, Chibi yang memang kebal mudah saja untuk dileburkan. Banyak kali dia diberikan fokus oleh Momo tapi Momo mampu memberikan dia tekanan
memberikan waktu dia untuk gunakan Winter Truncheon je. Lepas tu dia tak boleh bunuh. Still lagi sukar untuk mendapatkan Farsa ini. Terima kasih juga kepada Chibi sekarang ini di mana dia sebagai damage yang tertinggi dia tadah dengan 182,000 damage. Tapi sayang sekali ketika mana dia tak ada contest di bahagian Lord tersebut menjadi sangat-sangat sukar untuk pasukan Malaysia. I think there ada few moments yang kita boleh perbaiki juga sebenarnya. Salah satunya di mana Chibi tertangkap dengan Iron Hook dekat kawasan bawah ataupun Lord Pit dekat kawasan bawah tersebut, dan apabila dia ditumbangkan serta-merta Lord boleh didapatkan oleh pasukan Filipina. Selain daripada itu, kita lihat bagaimana macam mana Lafaz cakap, Filipina dah boleh baca sedikit sebanyak rotasi early game kita, bagaimana mereka nak dapatkan Izanami level 2, Zon level 2, dan disebabkan itu dia memaksa untuk kita contest apabila Zon nak clearkan lane dekat bahagian tengah tersebut. MVP dekat dalam game ni adalah Season menggunakan slot 307 di mana dia macam mana Syamila cakap, dia punya kerja sebenarnya hanya untuk pancing semua skill untuk pastikan yang apa-apa yang dilakukan akan di-deny, dan saya rasa ini juga telah bermain dekat kepala Zorn di mana kalau Chibi tertangkap sekalipun, dia pun berfikir kalau dia cuba untuk selamatkan Chibi, ada kemungkinan besar yang dia sendiri juga akan mati dan itu akan merugikan team. Jadi kat sini again macam-macam yang boleh di-consider. Lagi boleh nampak pasukan Filipin dah start bau apa hero yang kita mahukan, di mana kita caster pun dah ada menjangkakan, mereka dah ambil, dan juga walaupun map tu gelap, tahu pasukan Malaysia kat mana. Nah, itu baru nak cakap. Macro gameplay diorang, I still tak boleh percaya. I still tak boleh nak fahamkan bagaimana Perwira Pertiwi selagi kemenangan tidak dibawa. Ayo Malaysia, ayo rakyat semua, kita berikan sokongan. Yang baik, permulaan yang baik daripada Zon sebentar tadi. Dah 2 game kita buatkan Archangel gunakan flicker awal-awal tau. Jadi sekarang ada orang cakap, "Wow, very good." This is good sebenarnya untuk Malaysia. Have fun. Ingat tak, kita kena have fun baru kita ada that cohesion antara satu sama lain. Yes, kita tahu stress tu obviously. Stress tu memang obvious. Tapi kita kena relax untuk play-play kita ni, memberikan fokus untuk mendapatkan kemenangan. Dan sekarang kita tengok pasukan Malaysia mereka freezekan wave dekat kawasan tengah. Atau pasukan Filipin ada delay sikit, tapi so far Zoro punya hook bagus. Oh, by the way, Momo dekat EXP. Ya betul. Betul lah Momo. Martis. Momo memang lah EXP. Momo kat EXP. Jarang Sorry, Momo. Martis. Saya takut kan kalau Momo main Roma tiba-tiba sebenarnya. Martis dekat bahagian EXP. Untuk pasukan Malaysia sekarang ni, ada yang baik pros and cons untuk ketika ini. Chibi perlu berhati-hati dengan bila adanya Dark Nightfall. Untuk kontes dekat bahagian Turtle terutama sekali, kena harapkan kepada Momo untuk sampai dekat, gunakan dia punya Mortal Point. Harus sekali, sekarang ni Momo masih lagi mencari level 4, belum lagi didapatkan, menunggu minion wave yang seterusnya, dan sudah pasti Izanami pun akan melakukan rotasi dekat bahagian bawah untuk mendapatkan level. Izanami dah dapat level 4 pun, so tak perlu pun untuk pergi ke bahagian bawah kerana dah memiliki RWM beliau. Sebenarnya kan, Kiri ni adalah hero kemenangan juga kepada pasukan Perak. Betul. Jadi saya lebih selesa untuk lihatkan Chico menggunakan Kiri dekat sini, walaupun pada ketika mana perlawanan kita berhadapan dengan Kemboja seringkali berebut kepada Cloud, tapi Archangel mencari Momo. Dah adanya decimation, tapi sekarang ni awak ingat tak curse kita apa? Draco Tiano berjaya untuk mendapatkan kill, Season berjaya untuk mendapatkan Turtle, tapi sekarang ini perebutan masih lagi dilaksanakan. Peter Ling dikenakan ke atas Momo. Terus saja dikorbankan, 2 terjatuh, 1 Turtle dimiliki oleh Filipina. Sungguh cemerlang bagaimana pergerakan pasukan Filipina sebentar tadi. Sekali lagi final slash Izanami, tarikan daripada Zorn. Okey, Iron Hook dan juga Flicker untuk memberikan kill pembalasan, dan Chibi akan mendapatkan kill tersebut. Tapi lihatlah di bahagian tengah di mana Archangel akan merata sedikit sebanyak gold plating armor dekat sini. Dia recall lagi. Patutnya yang tu tak kena pula. Itu patutnya kena. Hai, Novaria mana? Mana Novaria? Bagilah. Sumpah tu kena dah tadi. Kan. Aduh. Tak apalah. TV kita problem ke? Itu bukan rezeki lagi. Nanti kita akan dapat sekali lagi sebenarnya. Izanami membersihkan minion di bahagian tengah. Chiku guys di bahagian atas. Tapi tak apa. Lafel juga banyak kali kata, Chiku guys, dia relax je. Kalah pun by one tak apa. Jangan risau. Duit dia paling banyak. Betul. Duit dia paling banyak. Zorn kat kawasan atas.
Masa kalau dia boleh bagi apa-apa advantage, tapi Unigo sentiasa open map. Chibi juga kat situ nampak Season dan juga Unigo berjaya untuk dapatkan Izanami, tetapi timing yang bagus. Okey, Iron Ford di dalam kawasan RWA terus ditumbangkan. Izanami akan dicari oleh Cannon ketika ini, perlu mengundurkan diri beliau. Dark Knight pula telah dibuka ketika ini, tapi Cannon menggunakan flicker untuk menggunakan diri. Zon masih lagi berdekatan. Chico guys telah ditumbangkan dekat bahagian atas Apprentice Grand. Tapi Cannon mengelaknya dengan begitu baik sekali. Chibi yang telah ditumbangkan. Tapi lihatlah Momo. Kill pertama telah dimiliki oleh beliau sebentar tadi dengan penggunaan Decimation. Okey, first kill tak ada masalah. 2 kali ditumbangkan agak risau sikit untuk Chico guys. Ya, untuk sedikit risau sebenarnya untuk goal laner kita berhadapan dengan Haris memangnya bukan mudah untuk carry. One by one semangnya sukar untuk carry keluarkan damage. Sebut pasal one by one. Sekarang jadi 2 lawan 1 pula di bahagian atas. Tapi Zon bersedia. Zon cuba melakukan hook. Tidak terkena ke atas Cristiano. Yang rendah. Zanami akan mengundurkan diri beliau terlebih dahulu. 1.6 ribu gol untuk pasukan Filipina ketika ini. Zorn nampak positioning. Chibi juga berada berdekatan. Cannon datang ke situ. Keluarkan damage yang sangat besar, dan sekali ini nampak gaya pasukan Filipina mereka ada advantage besar untuk mereka dapatkan data ke sini, dan Season berjaya untuk secure. Chibi tak ada tempat untuk melarikan diri. Fatal Link akan menjatuhkan dia. Season mendapatkan kill. Momo ke bahagian bawah teruskan push beliau, fokus kepada objektif. Ya, mendapatkan objektif secepat yang mungkin. Walau bagaimanapun berita yang kurang baik untuk pasukan Malaysia sebabkan terlepas 2 turtle. Jadi mereka ada sedikit sebanyak kelebihan terlebih dahulu. Tapi kelebihan tu menjadi lebih tinggi pula sebabkan Haris berjaya untuk mencuri crab. Yang di mana sekarang ni Chico guys berada dalam keadaan yang sangat tertekan tau. Ya, sangat tertekan. Lagi Cristiano juga dah siapkan punya Shadow of Heaven. Jadi dia punya damage scaling akan jadi sangat-sangat tinggi. Sekarang ni macam mana mereka nak handle juga Season yang menggunakan Hellcat dekat sini. Momo kat bahagian bawah jumpa dengan Cannon. Masa sekarang ni nampak seperti dia boleh jaga lane dia tanpa masalah. Sekarang ni kat kawasan buff pasukan Malaysia. Seperti pasukan Filipina cuba untuk invade tadi. Ya, Unigo tak ada flicker, tak ada ultimate ketika ini. So mungkin peluang yang sesuai untuk pasukan Malaysia melakukan counter engagement. Tapi lihat bagaimana Filipina yang akan melakukan serangan hendap ni. Dark Nightfall telah dibuka. Dan juga Deadly Stinger yang terus mengorbankan nyawa beliau bersama dengan Chico guys. Fatal Link pula dia guna pakai. 3 telah didapatkan oleh pasukan Filipina sebentar tadi. Dan ketika ini lihat dekat bahagian tengah, Chibi cuba untuk mempertahankan minion wave di bahagian ini. Tapi lihatlah final slash pula dikenakan oleh Cannon. Ada pula Unigo. Perfect match akan dikenakan ke atas Chibi. Pasukan Filipina 1 demi 1 mereka membaham. 1 demi 1 kutipan kill mereka dapatkan. Tapi kena ingat bagaimana mereka masih lagi belum menumbangkan satu pun turret pasukan Malaysia. Mereka mungkin akan dapatkan di bahagian atas. Tapi untuk pasukan Malaysia sekarang ni belum lagi berakhir. Cannon bersorangan diri. Dark Nightfall telah dibuka. Adanya beladihan telah dikenakan. Tapi cukup ataupun tidak damage tersebut. Chico guys telah dikorbankan terlebih dahulu. Tinggal Zon seorang saja. Season sekarang ini akan diberikan bantuan oleh Unigo. Cannon yang dikorbankan. Tetapi kita menghantar 2 wira kita untuk mendapatkan kill ke atas EXP laner Filipina sebentar tadi. Ya, ini susah untuk Chibi guys kerana dia tak boleh nak berguna God. Tapi sebab tu Chibi tertarik ke belakang tak ada tempat untuk dia melarikan diri. Killing spree untuk Archangel. Kadang game ni susah untuk Chibi guys trading kerana dia tak ada flicker. Terpaksa menggunakan Purify disebabkan Unigo menggunakan Atlas. Kalau dia boleh menggunakan flicker, saya rasa situasi yang sedikit berbeza. Dan hook terkena. Tetapi tak ada ultimate untuk menyekatkan dia. Ya, di mana Flicker masih lagi berjaya untuk diaktifkan melarikan diri. 5,900 untuk Haris, manakala 4,000 sahaja untuk Chico guys. Sekali lagi dikorbankan. 0-5 tarikan daripada Cannon. Okay, alright. Dapat return kill, not bad. Tapi Chico guys 5 kali telah ditumbangkan pada awal minit 7 minit sekarang ini. Lihatlah farming dia. 4,500 gol nak dibandingkan dengan Haris 6,000 gol. late game. Alright, late game yang harus kita utamakan ketika ini. Season akan dikenakan Asharas Aura. Dark Nightfall telah dibuka untuk beliau mengaburi mata pasukan Malaysia. Sekarang ini situasi yang agak susah disebabkan pasukan Malaysia 3 game berturut-turut perlu untuk mendapatkan comeback, tapi Zorn perform dengan bagus. Jadi kita masih ada harapan dekat sini. Sebab apa lagi pilihan yang kita ada melainkan memberikan semangat dan juga doa kepada pasukan kita. Kita perlu yakin dengan mereka walaupun keadaan sekarang ni bukan berpihak kepada kita. Tapi kalau itu adalah rezeki, kita pasti akan dapatkannya. Archangel di bahagian atas, tapi lihatlah Unigo memberikan sedikit ancaman untuk pasukan Malaysia pulang terlebih dahulu. Seperti lalu sahaja dekat bahagian bawah sebentar tadi dengan penggunaan perfect match.
Tapi bijak untuk pasukan Malaysia, tidak terburu-buru, tidak panik atas gerakan Unigo sebentar tadi yang sekarang ini kebarangkalian mereka akan cuba merancang gerakan yang seterusnya di bahagian tengah kerana fokus akan diberikan di bahagian bawah ini. Kerana itulah kawasan Lord yang pertama akan hidup. Ya, di mana kita dah bincangkan sebentar tadi dengan adanya Hellcat, kawasan Lord itu akan menjadi sangat-sangat mudah ke kawasan pasukan Filipina sebenarnya. Dark Nightfall diaktifkan, adanya final slash daripada Kanan yang menyukarkan pasukan Malaysia untuk melakukan kontes. Haris juga sangat-sangat berbahaya sekarang ni. Jadi team fight pasukan Filipina boleh dikatakan 90%. Kalau mereka mulakan, mereka akan menang. Tapi kena hook dulu. Bukan target yang baik sebenarnya kerana Unigo bukan mudah untuk ditumbangkan. Zon hampir saja ditumbangkan sebentar tadi. Kita lihat bagaimana Zon telah dijatuhkan. Archangel masih lagi ada flicker untuk mengundurkan diri. Chibi juga telah dikorbankan. Pada waktu yang sama, Season mendapatkan lot tersebut. Tinggal 3 saja watak untuk pasukan Malaysia melakukan benteng pertahanan. Sekarang ni kita tengok daripada pasukan Filipina dengan 9,000 goal advantage. Mereka teruskan mereka punya push dekat kawasan tengah. Nampaknya mereka akan mendapatkan second tier terdekat sini. Untuk pasukan Malaysia, mereka masih perlukan item yang lebih lagi dan juga Zon untuk mendapatkan hook kepada target yang sepatutnya, tapi susah untuk dapatkan lagi kalau Rekitano dan juga Archangel positioning dengan sangat-sangat bagus. Bila sebut pasal posisi, bagaimana sesiapa pun kat bahagian belakang, Season tetap akan sampai. Itu masalahnya. Item yang dia dah ada sudah pun mencukupi. Demon Hunter Sword, Sea Habit, Malefic Raw. 3 item tu, kalau kena kepada Ciku guys yang 051 sekarang ni, sekali deadly stinger saja, terus dilenyapkan. Sekarang ni dengar conceal telah digunakan. Unigo cuba datang dari kawasan tepi. Dia akan dapat 2. Chibi akan ditarik ke bahagian belakang. Momo telah dikorbankan serta-merta. Dark Nightfall telah dibuka ketika ini. Lihat bagaimana inhibitor tarik yang pertama telah ditumbangkan. Season akan teruskan perjuangan inhibitor tarik yang kedua di bahagian tengah. Tidak. RWM telah dibuka. Zon akan dijatuhkan terlebih dahulu dan pasukan Filipina. Sikit lagi Dengan kemarahan mereka, satu lagi hit yang diperlukan. Ada lagi Unigo, ada lagi Rekitano dan C yang melenyapkan harapan Malaysia untuk menggenggam emas, tapi tidak mengapa. Kepada kontingen negara, jangan biarkan kekalahan ini mengalahkan semangatmu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi satu langkah